Okey, Assalamualaikum. Kita akan mula dalam masa seminit, 2 minit lagi. Ya, about 2 minutes more now, 10, yang ada di sini 10:28. Jadi sebelum kita mula secara official, saya hanya nak make sure semua orang presenter berada, dah ready, dah standby. Kita hari ini ada tiga di tiga tempat di mana kita akan bergerak dekat tiga tempat. Yang pertama adalah daripada Politeknik Ibrahim Sultan, PIS. Ya. Di sana kita ada dua orang yang akan memberi presentation, iaitu Puan Azila dan juga Puan Nora. So, just say hi, wave your hand. Are you ready? Alright, thank you very much. Okay, lepas tu kita the next session is Cik Muhammad Azhiruddin. Yang akan daripada Politeknik Port Dickson. Are you with us? Okay. Ada angkat tangan? Okey, angkat tangan. Thank you. Dan kita ke Kuantan, Polisas. Mana tim Polisas untuk dia? Dan tim Polisas gelap ya. Hari ini tim Polisas gelap. Jadi kita nak, okey, nampak rangka. Dia orang pun akan share. So itulah dia, situ saya anggap itu sebagai lambaian lah kot. Dua shot tadi yang dia telah beri pada kita. So itulah dia. Okay, 10:30. So we will begin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami dalam webinar JPPKK. Dan kita tengok ini adalah webinar siri kedua yang kita adakan, siri pertama yang kita adakan pada tahun 2021, dan ini adalah track pertama PDPDT, dan hari ini bermulalah track pertama, dan episod yang tuan-tuan puan akan tengok adalah episod kedua, yang mana tadi kita dah berbicara dengan Cik Chua untuk kita belajar atau mengenai dengan survival kit. Jadi apakah yang perlu ada di dalam perancangan tuan-tuan dan puan-puan untuk you all sebagai PDPDT, pensyarah-pensyarah PDPDT belajar mengguna pakai teknologi, psikologi dan sebagainya untuk mengatasi sebarang masalah dan cabaran. Okay. So pada kali ini untuk episod kedua ni kita akan melihat pensyarah-pensyarah daripada Politeknik untuk Politeknik pula untuk mereka berkongsi pendapat, best practices, amalan-amalan terbaik, reka cipta yang inovatif untuk PDP. Ya. Jadi kita seperti mana yang saya kata tadi, kita ada tiga tempat yang mana kita akan pergi melawat. Yang pertama, sesi pertama adalah daripada PIS, sesi kedua adalah PPD, dan yang ketiga kita ke Polisas. Elok juga saya beritahu sedikit mengenai dengan persediaan untuk webinar ini. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan bila masuk tadi menggunakan nama yang sebenar, jangan bukan nama samaran, kerana nama itu akan dicetak di atas sijil yang mana you akan dapat nanti, dan sijil ini boleh digunakan pakai untuk kehadiran bengkel. Dan juga kita perlu tahu bahawa Webex, algoritma Webex mengira kehadiran dengan cara dia tersendiri. Kita pastikan you berada di depan peranti tadi sekurang-kurangnya lebih daripada 50 minutes. Kalau dia 1 hour punya, lebih daripada 50 minutes. And then peratus tumpuan you mestilah simplify to 80 minutes. Bermaksud janganlah pada masa yang sama you guna peranti yang sama untuk buat kerja-kerja lain, untuk buat WhatsApp ke, untuk Words ke dan sebagainya. Webex akan detect application lain dibuka dan dia anggap sebagai tidak, you're not paying attention. So dan bila itu berlaku, maka peratus you akan kurang dan dia automatically tidak akan keluarkan CJ. Jadi dua perkara ini penting. Spend time as much as possible melihat, dan juga jangan guna pakai peranti whatever devices yang kita tengok webinar ini untuk multitasking, ya, untuk buat kerja-kerja yang lain. Okey, jangan tidak melengahkan masa, saya nak perkenalkan kita punya first pair daripada PIS, Puan Nur Azila binti Abdul Manan dan juga Puan Nora binti Syahri yang akan share with us
semua tools ataupun beberapa tools yang I think they use seperti Wakelet, Flipgrid, Google Slide, Pear Deck untuk collaborative learning dan juga Padlet untuk build language learning confidence. Jadi yang kedua ni adalah more I think on English ya. Yang pertama ni it is more on it may be for language as well. So kita tengok dan seperti biasa kita I will now the time is 10:33. Kita berhenti lebih kurang 10 macam tu. Kita ada sampai pukul 12 kita ada sampai pukul 1 ya. Untuk go to play around, then we have got questions. So masukkan soalan-soalan, typekan soalan-soalan dalam chat, and then as time goes on kita akan hentikan presenter untuk bertanya 1-2 soalan. We'll make it as lively as possible. Okay, well done. Kita nak move on to our last, but definitely not least presenter daripada, so now kita dah melompat ke Polisas ke Kuantan. So kita minta Jalozen and also presenter lain to be on board. Mungkin kita akan buat satu discussion di hujung nanti across all places nanti ya. Jadi saya juga nak menjemput sekarang kalau boleh tangan naik sikit Polisas. Okay, there you are. Hai, hello Tunana. Right, hello. Okay, audio. Okay, saya perkenalkan diri tuan-tuan sikit. Kita di Polisas ada 2 orang. Okey. Di Muhammad Hafizi Faiz Zulkifli, pegawai UIDM. Ya, itu dia. So ini adalah Maru atau pegawai UIDM. Dan Encik Muhammad Faiz bin Ismail, also pegawai UIDM Maru kedua. So ini adalah, this is where Maru atau pegawai UIDM dan pegawai e-learning dan pensyarah semua come together dalam satu ekosistem untuk membantu PDP supaya berjaya. Jadi slot yang terakhir ini pada pagi ini bukanlah slot mengenai dengan application seperti mana slot number 1 dan number 2. Ia adalah satu, kalau boleh saya katakan, teaching and learning innovation yang telah dibuat pada tahun lepas dan di mana mereka telah come up with a whiteboard for teaching. Whiteboard atau lightboard? A lightboard. A lightboard. Saya tu silap dulu. A lightboard for teaching and learning. Saya rasa a lot of you dah tengok banyak universiti lately mengatakan bahawa ini the first lightboard dan sebagainya. Kita pun ada kita punya own lightboard dan you have done from last year digunakan pakai semata PDP last year. Jadi dengan tidak masa saya nak beri laluan kepada Polisas, tim Polisas untuk cerita sikit mengenai dengan where the idea come from dan apa dia yang nak digunakan, how it digunakan pakai dalam PDP. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nana selaku moderator. Terima kasih pada JPPKK khususnya BIPD kerana memberi peluang pada kami lah untuk boleh kata berkongsi share sedikit amalan PDP-DT di Polisas. Okey. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Hafizi, Maru 1 di Polisas. Sahabat saya Muhammad Faris bin Ismail, Maru 2 Polisas. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan di college community mungkin tertanya-tanya, Maru ni apa sebenarnya? Okey, Maru ni adalah Multimedia and Resource Officer, ataupun dipanggil pegawai multimedia. Setiap politeknik dia ada pegawai multimedia lah, yang mana pegawai multimedia ni ditempatkan di unit pembangunan instruksional dan multimedia. Okey, apa tugas-tugas UIDM ni? UIDM ni ialah UIDM akan membantu para pensyarah untuk membangunkan bahan-bahan PDP berasaskan multimedia. Contohnya macam video 360, rakaman video, rakaman foto, audio, semualah. Itu merupakan satu tanggungjawab UIDM, tanggungjawab Maru lah, Maru 1 dan Maru 2. Okey, sebab ada yang bertanya saya, kadang-kadang tak tahu apa ni. Dia tanya, Maru ni apa sebenarnya? Jadi kat sini saya ceritakan teruslah Maru tu apa. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh tengoklah di belakang kami ni,
kami telah membangunkan satu produk yang dinamakan Polisas Lightboard. Okey. Produk ni secara apa ni? Asasnya produk ni adalah produk yang kita bina pada Jun 2020 pada tahun lepas ya, sejurus selepas kita dilanda pandemik lah, satu pandemik yang global lah orang cakap kan. Semua terkesan. Okey, apa yang kita buat ialah kita cuba membawa pengalaman chalk and talk di dalam online. Apa ni orang cakap, experience face to face. Seperti mana kita tahu mana-mana pun di sekolah ke, kita belajar daripada kecil dulu, kita tahu chalk and talk ni satu perkara, satu kaedah yang dekat dengan kita, face to face dengan pelajar. Jadi kita cuba membawa experience tu ke dalam online supaya pelajar dan juga pensyarah boleh merasai. Okey, sebelum saya pergi bercerita dengan lebih lanjut, saya ingat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu video tentang amalan PDPDT di Polisas menggunakan Lightboard. Okey. pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian pasti ada kekangan. Namun dengan adanya idea dan inovasi daripada warga Polisas, pengajaran dan pembelajaran akan dapat ditingkatkan. Polisas, Reset Your World. Ifan Iqbal, Poli TV, it's the chapter. Okey. Mungkin tuan-tuan dah dapat sedikit gambaran tentang lightboard yang kami bina. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh layari YouTube channel, iaitu Polisas Channel. Sebab sekarang ni kita baru ada 960 subscriber. Kod-kod mana dah tahu kan? Boleh pergi lebih. Harap tuan-tuan boleh subscribe dan juga share lah. Okey. Next slide. Okey, untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang reka bentuk dan juga idea konsep lightboard ni, saya jemput sahabat saya, Encik Faris Ismail, untuk menerangkan lebih lanjut lah.
Okey, seperti yang tuan-tuan lihat di slide show tadi, ini antara keluhan pensyarah pada peringkat awal pandemik, sejurus selepas pandemik. Keluhan pensyarah, masalahnya ruangan yang terhad untuk membuat pembelajaran secara online. Bila mana kita tengok peringkat awal sebelum kita cipta produk ni, pensyarah tu sendiri mengalami masalah bila kelas online. Peringkat awal diorang pensyarah perlu draw something dekat kertas paper, and then contoh drawing kita tunjuk dekat depan laptop ataupun PC, and then student boleh refer kat situ. So secara keseluruhannya kreativiti ataupun pensyarah tu sendiri tak boleh nak explore lebih, tak boleh nak explain lebih, tak boleh nak explain lebih sebab limit until just as big as A3 paper sahaja, yang tu je. And then the next stage kita ada camera on top. So still pensyarah kalau contoh architecture start dengan drawings. Nak explain drawing to the student. Audio you tak clear. Okay, testing. Test. Atas speaker. Kita audio. Okay. Okay, sorry. Okay, peringkat awal explanation terhadap student tu menjadi limit. So bila mana kita came up dengan idea ni, so pensyarah boleh gunakan ruangan yang agak besar seperti dalam kelas tanpa membelakangi student, facing the student, still pensyarah pun boleh explain to the student in term of the calculation, in term of the drawings and so on. Tak perlu lagi guna A4 paper, explain everything, so student pun akan jadi bosan. So antara komponen utama, okay, so basically chalk and talk tu masih lagi macam Cik Sri kata tadi, environment of the classroom tu kita bawa kepada online. Okay, so the next slide. So kita the basic idea, kita came out dengan few of the design. Okay, kita discuss and then kita came out dengan final design yang ada belakang ni, prototype lah. Tu. Okay, the size of the height of the light board is dalam 7 kaki kali 6 kaki, and then the board itself 6 kali 4 kaki. So ample space for the lecturer untuk discuss ataupun untuk explain everything dekat board tu sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah komponen-komponen utama yang kita gunakan. Menggunakan slotted angle bar, LED light, acrylic board dan juga neon marker. So saya akan terangkan, okay, yang ni structure kita, main structure. Kita menggunakan slotted angle bar, di mana fungsi utama slotted angle bar ni as a main structure of the light board. Compare dengan material lain, contoh besi lain kita kena tebuk, and then kita kena paku everything. Contoh kayu kena paku, besi kena tebuk. Tapi slotted angle bar ni memang dah sedia ada berlubang. So kita just connect dia dengan menggunakan bolt and nut sahaja. Okay. So mana-mana institusi yang dah ada alat, kita boleh grind sendiri, or else kita just pergi hardware, kita bagi dimension, diorang dah siap potong, balik ke institusi masing-masing, just plug and play sahaja. Okay, yang ni main structure. And then kita juga menggunakan acrylic board 10mm, 10mm berketabalan. Tebal dia ada various of thickness, tapi kita ambil yang tebal supaya dia tak melendut bila kita draw something on the board. Okay, so light board ni juga dilengkapi dengan LED light di sekeliling. Kalau kita boleh tengok, okay, on off. Okay, LED light function dia untuk menimbulkan lagi tulisan yang kita tulis di light board ni tadi. Okay, and then kita juga menggunakan neon marker. Okay, function neon marker ni adalah untuk memberikan tulisan tu lebih glow apabila dipantulkan dengan LED light yang kita letakkan di sekeliling board ni tadi. Okay, sebagai contoh kalau kita off, okay, kita on, dia akan lagi glow. Okay, boleh tutup lampu tak? Okay, contoh, okay, dia lagi terang, jelas bila kita switch off light. Okay, kalau kita tutup, tak nampak tulisan. Kita on, nampak tulisan.
Okay. So lightboard ni juga dilengkapi dengan 4 roda for mobilization. So senang kita nak gerakkan ke mana-mana kita Buka lampu. nak pergi. Okay. Next, Encik Fizi akan tunjukkan macam mana sistem lightboard ni sendiri connect to the online class maupun secara rakaman. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok di skrin, masalah dia bila buat macam ni ialah boleh zoom sikit? Tidak apa. Tulisan akan jadi terbalik. Sebenarnya pensyarah akan tulis seperti biasa, tapi tulisan ni akan jadi terbalik lah. Apa yang kita buat ialah kita akan menggunakan satu lagi software dipanggil Snap Camera. Snap Camera ni satu software yang free, boleh download sebagai filter. So maksudnya filter ni akan flipkan seperti mana yang kita tengok ni lah. Okey, cuba tekan flip. Okey, sekarang dah jadi flip lah. Daripada tulisan terbalik tadi dia akan jadi seperti biasa. Jadi itu yang kita buat di sinilah. Okey. Okey, terdapat 2 kaedah menggunakan lightboard ni. Yang pertama, kita boleh buat secara rakaman. Yang mana rakaman lebih mudah lah. Kita boleh rakam dulu topik by topik dan kita upload di mana-mana platform lah. Okey, yang kedua, kita boleh buat secara live. Secara live ataupun boleh menggunakan OBS, boleh maksudnya Google Meet macam kita guna sekarang ni, Webex kan. Jadi kita boleh gunakanlah platform-platform ni untuk secara live. Okey, kita akan tunjukkan macam mana. Kalau kata editing, sebenarnya mudah je editing ni. Tak terlalu orang kata terlalu kompleks. Kita pakai apa-apa software pun kita boleh flipkan editing ni. Even di dalam phone pun sebenarnya kita boleh gunakan. Okey, contoh boleh. Tengok. Okey, kita record. Kita bagi contoh record record. Sekarang tulisan terbalik. Okey, bila kita stop. Okay, tulisan terbalik, kita just pergi ke edit, crop, and then kita flip. Done. So, kita dah ada, tak perlu pun, kalau tak ada kamera and so on yang canggih, kita boleh menggunakan phone untuk kita flipkan video yang kita record tadi. So, tak ada masalah untuk yang tak ada kelengkapan video kamera yang canggih, kita just menggunakan phone saja. Kita boleh record apa yang kita rakamkan dan kita boleh flip secara dalam telefon saja. Dan next video ni kita just boleh upload kepada pelajar tu sendiri. Okey, tu secara asas macam mana lightboard ni berfungsi. Dan seterusnya next. Okey, ini apa yang telah kita laksanakan sebelum ini, TDP secara atas talian bersama pelajar secara live maupun rakaman. And then next. Dan untuk pengetahuan semua, kita telah menghantar projek inovasi ni ke IRI DIIC 2020, anjuran UiTM, dan alhamdulillah produk ni mendapat Gold Award untuk kategori innovation. Okey, next. Okey, itu saja dari kami. Diharapkan dengan perkongsian ini boleh memberi manfaat lah kepada semua. Okey, terima kasih. Okay, thank you very much tim daripada Polisas atas kongsian dengan lightboard tadi. Very interesting. Saya juga diberitahu bahawa lightboard ini you all dah sebenarnya idea daripada YouTube, betul? I mean, dia ada DIY, dia ada dekat YouTube, dan beberapa innovation telah pun dirakukan ke atas idea asal ni. Boleh sesiapa terangkan apakah tambahan value yang telah you all buat? Okay, first of all in term of the cost, kalau kita tengok lightboard ni sebelum ni memang dah ada, international dekat overseas pun dah ada, tapi the price a bit high. Untuk dapatkan size yang sebesar ni
8,000 plus. Okay. And then apa yang kami buat ialah kami buat satu inovasi di mana lightboard ni mampu milik untuk semua institusi. Untuk saiz macam ni, not more than 1,000, dalam 700 something yang kita habis untuk memiliki satu lightboard ni. So semua institusi boleh buat sendiri. So kita boleh bagi dia punya drawings and so on, boleh buat sendiri dan adakan sendiri di setiap institusi masing-masing. And then dari segi architecture, saya based on architecture, apa yang boleh dilihat di sini, kita ada slotted angle bar ni di mana kita boleh tambah add-on ruler, scale ruler, kita boleh letak sini dan kita buat drawing. Okey, saya nampak kat sini dia ada platform kat sini. So kita boleh add on letak big size of the ruler, kita boleh masukkan, kita nak letak drawings and then technical drawings and so on, tak ada masalah. So yang tu antara komponen utama penambahbaikan daripada yang sedia ada sebelum ni. Sebab kos pun agak murah, dalam 700 lebih Faris, tak lebih 800. Lepas tu kita dapat satu saiz yang besar. Tapi mana kata kalau kita nak buat sendiri pun kita boleh modify sendirilah berdasarkan saiz dan mungkin lebih murah lah. Okay, good. So I like the innovation bit di mana you tambah baik dengan boleh buat architectural drawing dengan adanya ruler dan sebagainya. Dan the total cost is about what? 700, just now you said 700 RM. So I think benda ni boleh dibuat oleh semua politeknik. Hanya saya nak tahu sekarang pengoperasian ni di mana lightboard sekarang ni berada di Polisas. Okey, lightboard ni kita letakkan di studio UiDM. Feel free pada pensyarah, siapa-siapa pensyarah yang untuk menggunakan lightboard ni, dia boleh datang ke UiDM untuk berbincang dan juga menghasilkan video. Jadi sangat apa ni, nak kata sambutan tu okeylah. Kita ada, sebab dengan pandemik 30% bekerja ni kan, kita perlu rancanglah dari segi tempahan ni, dan kami merancang juga jika ada bajet lagi kita ada bajet lagi, kita nak letakkan di jabatan, khususnya contoh jabatan JMSK, contoh, sebab ini sangat sesuai pada subjek yang melibatkan penyiraan. Saya baru nak tanya, siapakah yang pakai lightboard ni paling kerap? Okey, biasanya yang melibatkan penyiraan, sketch drawing, architecture, yang itulah yang mendapat sambutan, sebab dia orang suka menggunakan lightboard ni, sebab tak perlu nak tulis di atas kertas, ataupun ada setengah tu kebanyakan pensyarah membeli drawing pad. Jadi untuk menggunakan drawing pad ni, dia perlukan satu kemahiran untuk berata juga, sebab bukan senang kita nak tulis kat drawing pad, tapi nak memata, nak kena memandang pada skrin. Jadi itu agak antara keluhan yang kita dengar, agak susah lah. Jadi bila kita sediakan satu lightboard ni, jadi dia orang suka, dia orang boleh sketch seperti mana dia face to face dengan student di dalam kelas. Itulah. Okay, alright. So JMSK for the time being architecture mendapati boleh dikatakan minat lah bila pakai ni. Jadi prosesnya adalah mereka tempat, I suppose, datang ke USM dan buat rakaman, dan video tu dia orang letak di platform masing-masing ataupun macam mana? So adakah durasi seperti mana tadi Azrul kata 15 minit, jangan lebih pada 15 minit. Is there a duration here yang you all macam ada polisi? Okey, bila pensyarah datang ke UiDM, kita akan berbincang lah, dan kita akan memberi nasihat, dan in fact kita pun akan develop video tu sendiri untuk dia berdasarkan subjek dan juga konten yang diberikan pada kita. Kita akan tolong edit sekali, buat sehingga sampai siap lah bersama-sama dengan pensyarah. Jadi tak ada masalah lah kat situ, sebab kita memberi apa ni, nasihat berdasarkan pengalaman-pengalaman kita lah, biar tempoh durasi yang bersesuaian,
Biasanya satu video tu tak lebih dari 15 minit. Kadang-kadang 10 minit je. Sebab kalau panjang pun emergency, contoh nak send to the WhatsApp, kalau big duration tu big size lah untuk hantar. Kita buat pendek-pendek short je, dan kita galakkan dia untuk buat setiap topik, subtopik. Berdasarkan subtopik keluar satu video, dan bila dia dah siapkan satu, contohnya dalam kata tiga topik contohnya dia siapkan 3 topik dan subtopik tu, dia boleh tunggu at any time bila dia nak gunakan video tu. Dia buat live juga, tapi bila untuk sebagai satu video rujukan dia upload, itu terpulang. Kita tak ni lah, sama ada dia nak menggunakan YouTube Polisa Channel ataupun dia boleh gunakan platform dia sendiri. So akan ada proses di mana you akan beri tunjuk ajar to get used to the whiteboard, the lightboard, dia boleh gunakan dan sebagainya lah. So setakat ini dengan 30% kita berada di kampus, kita tak expect banyak penggunaan lah. Tapi dah ada yang guna pakai, dan kalau ada bahan-bahan ini di dalam YouTube, kemungkinan you boleh share URL dia supaya everybody boleh dapat lihat konten tersebut. Dan again, saya nak ucapkan tahniah kepada tim Maro Polisas, kerana walaupun di dalam event Renov ni ada isyarat dan Pel bercakap, this is the first time I think Maro juga datang ke depan untuk berkongsi, dan saya rasa Maro-Maro di Politeknik lain juga terpanggil untuk share your best practices supaya kita sama-sama lah menjadi satu unit yang kukuh untuk memantapkan lagi PDPLT secara atas talian ini dalam talian ini tadi. So well done. So itu sahaja tuan-tuan dan puan, kita ada this the time that we have for Steffi episod yang kedua ni. Kita dah dengar daripada 3 institusi politeknik, bermula daripada PIS, kita masih ada lagi, thank you so much for waiting, Puan Zulia dan juga Puan Nora, pakai perisian yang ada dalam talian seperti PEDEC dan sebagainya untuk collaborative learning yang boleh digunakan pakai oleh, at the moment they are using it for English, tetapi I'm sure pensyarah-pensyarah lain boleh tengok dan boleh imagine perkara application itu digunakan pakai di dalam suasana khusus atau program-program yang lain. And then we have got Cik Zudin daripada Politeknik Port Dickson. Again, thank you so much Cik Zudin atas perkongsian YouTube channel tadi, apa konten-konten yang telah dimuatkan. Saya tak tahu sama ada lightboard will be something that you find interesting untuk you guna untuk dibina di PD. Polisai dah kata dia boleh jual ke bagi free ke dia punya blueprint? Tak ada masalah, kita akan share je. Sebab apa doktor? Sebab berdasarkan sebelum ni bila kita rangka atas tangan je, saya pun tak tahu, bukan sebab architecture kan. Bila saya ada arkitek ni, dia tolong saya rangka satu design ni. Daripada design tu boleh dapat semua berapa besi, berapa unit, berapa ball and nut, angle dia. Jadi saya rasa macam sangat bertuah bila ada orang yang tahu dalam bidang architecture ni. KPM pun dah datang. Dan KPM untuk pengetahuan, College Profesional Mara dari Kuantan, Indra Mahkota pun ada datang buat lamutan kat sini, dan dia pun minta nasihat pada kita, dan kita telah buat satu untuk dia lah, untuk KPM, dan dia betul-betul menggunakan lah. Dia nak gunakan di dalam, kalau boleh dia nak gunakan every class di KPM Kuantan. Dia nak guna di setiap kelas? Ada a few class lah yang dia akan gunakan lightboard ni. Tapi for a start dia ada buat, tak silap saya ada 1-2 macam tu lah kot, dia ada buat. Okay. Jadi itulah dia. Thank you very much juga daripada Polisas. Saya harap bicara daripada Politeknik, TP-TP yang dengar juga dapat melihat bagaimana satu ekosistem yang sihat boleh diwujudkan antara Maro, pegawai e-learning dan pensyarah konten untuk menghasilkan. Kadang-kadang kalau kita bekerja berseorangan ni, dia jadi susah. You kena curate. You kena jadi curator. Dr. Azlia tadi, you kena tengok lots of content, you kena cari. That's one way of doing it. Another way is to come and to create your own content. Again, ini adalah different mode of teaching and learning kita tengok hari ini. So kita boleh
guna pakai yang mana salah satu anyone yang mana suit dengan kita. Last but not least, saya nak go round lagi daripada PIS, PPD dan juga last kali adalah Polisas. You nak komen on anything yang you dah dengar sebelum ini dan nak kaitkan dengan apa yang you dah present. Maybe masa ni lah kita nak cross the border, nak berfikir tentang how you punya presentation dan presentation orang lain ada similarity, ada difference atau macam mana kita nak perbaiki so that kita boleh cross and learn from each other. So from PIS, saya nak jemput sama ada Puan Zili ataupun Tuan Nora as a representative. You have got about, let's say, 2 minutes to say something. Silakan. Nora, you can go first. Alright, sure. Okay, so welcome. Assalamualaikum lagi sekali. Okay, bagi saya dapat belajar banyak sangat benda hari ini. Bukan sahaja dalam bidang saya sendiri, tapi juga berkaitan dengan macam mana untuk jadi seorang, contohlah dengan Cik Azharuddin, macam mana untuk jadi seorang YouTuber. Bagi saya itu adalah benda yang menarik sebab mungkin kita orang as an English lecturer, we don't have the I think if we want to become a YouTuber, it does help students to learn from YouTube, because I could see like there are so many language channel out there kan, yang teach language through YouTube, and it is actually really effective, because me myself I really enjoyed all those channels yang I boleh belajar. So I think ideas daripada Encik Azharuddin tadi, especially about OBS, I never knew about OBS, so now I think I learned something about it. Thank you so much. Also I think saya percayalah kalau pensyarah tu bila dia design lesson untuk pelajar, tak kisahlah dia guna tool apa kan, you need to be intentional. So kalau you whatever that you do it intentionally. That means you fikir about your students, and then you kena fikir macam mana dia nak respond back to you and demonstrate apa yang dia tahu. Sebab kadang kalau kita mengajar guna tool banyak sangat tu pun takut shock sendiri kan. So we have to make sure kita introduce tool tu sesuatu tool yang dia pun boleh guna pakai, dia pun rasa seronok. Kita tahu kalau student kita seronok atau tak sebenarnya. Jadi kita kena dari segi tu kita kena ambil pengajaran lah. Maksudnya kalau kata tool ni tak berapa nak sesuai, kita akan minimize, kita akan cuba tool lain. Tapi make sure apa-apa kita buat biarlah intentional. Then of course meet the learning objective lah at the end of the day. That's all. Alright, terima kasih. Encik Azharuddin, anything from you? Untuk saya learning something daripada dua panel awal, penggunaan method dia. Tak dengar, can you audio? Untuk saya belajar daripada dua panel awal, satu perkongsian yang menarik yang boleh saya review benda tu, dan maybe boleh saya buat saya punya content juga benda tu, macam menarik sebab tak ramai orang tahu benda tu. Dan berkenaan dengan yang Polisas pun memang satu benda yang menarik sebab benda tu memang ada masalah yang dihadapi oleh semua pensyarah, terutama bagaimana nak attract student untuk pastikan bersama dengan kita masa kita belajar, mengajar dalam kelas. Itu paling penting. So itu kaedah yang menarik. Maybe saya boleh bincang dengan pegawai baru Poli PD untuk hasilkan something. Ada yang ni untuk hasilkan yang lebih baik lah. Cuma thank you very much. Doktor, minta maaf. Tadi saya ada tengok satu soalan. Bagaimana saya terlupa tadi nak terangkan macam mana saya menilai amali pelajar. Penilaian amali pelajar saya buat daripada projek yang pelajar dah hasilkan tu, dia akan email balik saya runkan balik. Itu je method yang boleh paling ringkas, paling cepat, paling mudah untuk saya buat. Maybe untuk semester akan datang saya akan suruh student present sendiri hasil amali diorang dalam rakam sendirilah supaya untuk saya nilai. Itu antara method-method yang sedang saya fikirkan lah. Okay, Cik Azhar, I think your punya bidang is quite mudah in the sense that pelajar dah ada alat. Dia boleh pegang alat dan software di rumah masing-masing. Jika berbanding dengan workshop di mana program-program lain kena ke makmal, kena menggunakan pakai labs yang tertentu. So in that sense you are lucky, tetapi still you have come up dengan cara di mana you akan repair dia punya instruction tu dan bagi balik dan tengok whether it runs or not. Those are the things yang kita kena recreate
cuba cari jalan. I'm sure there will be ways and means untuk kita menyelesaikan masalah. So terima kasih kepada Politeknik Port Dickson. And last, kita ke UiDM baliklah kepada dua orang baru kita. Anything yang nak sampaikan? Okey, apa yang kami lihat daripada segi daripada pihak PPD, pihak PIS dengan menggunakan various of software yang menarik, contoh macam Padlet. And then bagi pihak Polisas sendiri, mungkin pihak PIS atau PD boleh menggunakan juga lightboard dengan various of colours, tulisan, drawing, memasukkan input daripada lightboard ni ke dalam Padlet and software masing-masing. InsyaAllah student saya rasa akan lagi memberikan tumpuan yang lebih fokus dalam PMP yang akan diajarkan oleh pensyarah itu sendiri. Okey. Pada saya pula, kita faham dengan pandemik COVID ni memang banyak cabaran yang kita akan hadapi dalam, khususnya dalam PNPDT ni lah. Kalau boleh, tuan-tuan boleh rujuk pada, untuk di Politeknik, tuan-tuan boleh rujuk pada MARO, dan kebanyakannya sebab tu di awal tadi saya ada ceritakan pasal MARO. Sebab apa? Sebab ada yang tak tahu lagi MARO ni apa sebenarnya. Jadi kat sini bukanlah saya kata, boleh kata nak promote jugalah untuk MARO dan juga UiDM. Sebab saya cakap terang-terang lah, satu unit UiDM ni ialah satu unit yang banyak benda dia boleh bantu. Akan bantu tuan-tuan. Benda ni sangat-sangat bagus lah maksudnya. Boleh berbincang dengan MARO tuan-tuan. Jadi tak ada masalah, kita akan ni. Dan sama-sama MARO pun sebenarnya, kami ni duduk di belakang pentas biasanya. Di belakang ni, dan ramai orang tak tahu kewujudan MARO. Jadi saya harap mungkin tuan-tuan boleh berhubung dengan MARO tuan-tuan untuk berbincang dengan dia orang. Dan ramai lagi sebenarnya MARO-MARO lain yang hebat-hebat saya tahu. Dan juga even Dr. Nana sendiri pun salah seorang daripada MARO. Tapi memang mereka ni hebat. Boleh, tuan-tuan boleh rujuk. Itu sajalah saya Dr. Nana. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih semua. Juga nak mengingatkan semua orang bapa MARO kita dari sini iaitu pengarah bahagian instructional dan pembelajaran digital. Cik Azizah juga pernah menjadi orang kata bapa MARO lah. Ini adalah orang-orang yang lama yang memulakan pergerakan MARO ni tadi. So itulah dia. Hopefully dalam presentation kita ini dapat membantu bukan sahaja politeknik tertentu tetapi crossover. This is the very important. Kenapa kita cantumkan 3 politeknik sekali? Kerana kita bukan sahaja nak dengar apa orang kata kemajuan ataupun kelebihan satu politeknik. Kita nak each learn from each other and then kita boleh tambah baik lagi. So thank you very much to all of you. Petang ni kita ada lagi session, 2 session Petang ni pukul 2 kita ada session bersama KP kita Puan Zainab dan juga PKA kita Dr. Rashidi. Itu adalah sebagai opening ceremony yang mudah. Dan kita juga akan dengar the next session yang akan bermula pada pukul 3. Kita boleh dengar lah kawan-kawan kita daripada college community pula. Ini adalah politeknik. So now college community, dia orang pun ada benda yang nak dikongsi bersama dan sama-samalah keluarga besar ini, we learn from each other, right? So thank you very much again. Saya tengok sini number of attendees 1,000 lebih, very high, boleh masuk apa orang kata world records ini sebagai one of the biggest events. So Assalamualaikum, thank you PIS, thank you PBD dan thank you Polisas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.